Layari laman website PPIM. Kita ada satu website orang-orang yang kita blacklist. Seperti Raja apa? Tak boleh sebut, ada nama dia. Orang-orang yang kita blacklist pun ada. Orang-orang yang tidak berterima kasih. Kita dah tolong dia hilang habis hutang berjuta-juta pun, telefon pun tak mau angkat dah. Itu dia. Sangat mudah melupakan kita. Tapi tak apa, perjuangan mesti diteruskan. Untuk itu, saya menjemput yang berbahagia Encik Mustafa Hamzah untuk memulakan forum. Silakan Encik Mustafa. Baiknya, saya memperkenalkan sedikit biodata profil panelis kita pada pagi ini. Di sebelah kiri saya, Datuk Haji Mustafa Ali beliau adalah timbalan Ketua Pusurujaya SPRM yang telah berkhidmat begitu lama di dalam SPRM sejak BPR lagi, sejak Badan Penjaga Rasuah. Selamat datang Datuk. Terima kasih kerana turut hadir dan sudi menjadi panel kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Dan mewakili QPEX, di mana sepatutnya Ketua Presiden QPEX Datuk Aziz bersama-sama dengan kita pagi ini, tapi disebabkan masalah kesihatan, beliau digantikan oleh Saudara Muhammad Syamil Jaiz, timbalan Presiden 2 QPEX, yang turut bersama dengan kita pada hari ini untuk membincangkan isu yang sama. Selamat datang Saudara Muhammad Syamil. Dan tidak lupa juga dan tidak asing kepada kita, Setiausaha Agung kita yang bahagia, Datuk Dr. Makmur Osman, jadi panelis yang ketiga. Saya nak bertanyakan tentang dasar yang dibuat oleh kerajaan berkaitan dengan penagihan geran-geran kepada usahawan-usahawan Melayu. Apa yang berlaku hari ini, Datuk dan juga ahli-ahli yang lain? Penagihan ataupun pengeluaran wang geran yang sepatutnya membantu untuk usahawan-usahawan, pengeluaran wang ini hampir mencapai kepada 2 tahun baru wang geran ini dikeluarkan. Adakah masih ada unsur-unsur rasuah di dalam penagihan geran, walaupun ada surat sumpah daripada pegawai dan juga daripada usahawan sendiri yang berakad tidak akan memberi rasuah kepada mana-mana pegawai kerajaan yang terlibat di dalam pengeluaran dana tadi. Ini berlaku kepada saya dan saya rasa masih ada lagi kepincangan yang terlibat di dalam penagihan wang geran ini. Masalah P1 adalah mengikat dengan kontrak selama beberapa tahun, 2 tahun, tetapi servis yang dibeli adalah less than 10% daripada apa yang dia janjikan. Contoh seperti 2.4 meg, kita dapat average dalam 50 kb dan dalam masa sebulan kita hanya boleh guna dalam 10 hari, 15 hari. Dan salah satu masalah dia, dia akan hantar kita punya nama ke sitos. Kalau dia tak membayar, tertakluk pada dia orang punya terms and condition and agreement. Tapi sebagai kita pengguna, kita sign agreement, kita tidak dapat fulfill membayar ataupun menggunakan servis. Bagaimana pula sebagai provider yang tidak dapat memberi servis kepada pengguna? Saya membuat page P1YMAX SARS. Sekarang ni member ada 24,000, 25,000 dan almost katakan setiap minggu saya akan dapat inbox even daripada diorang punya staff yang mengatakan dia simply blast yang latest yang saya dapat 3,000 SMS kepada pengguna yang tidak ada black and white, dan dia paksa kita membayar sejumlah tunggakan yang average seorang saya rasa dalam 1,500 ke 3,000 ringgit. Saya report sudah dibuat, SKMM, saya rasa surat khabar pun selalu keluar, tetapi sampai sekarang dah masuk 5 tahun tak ada apa-apa. Yang komplain kebanyakan adalah student pasal diorang menggunakan servis tetapi tidak mendapat servis dan nama di blacklist, dan kebanyakan yang baru nak bekerja tak dapat kerja pasal sekarang ni company kadang check nama sitos sama ada orang tu boleh bekerja atau tidak.
Tak apa, tak apa. Selamat pagi. Macam tak ada orang apa jadi bonus. Waalaikumsalam. Tadi Selamat pagi kata Datuk kepada semua. Selamat. yang kuliah tu Cikgu Izzam pun tak jawab ni. Tadi dia minta kita jawab. So sekarang ada seorang je. Apa khabar Cikgu? Ada beberapa perkara yang saya sebelum menjawab apa yang diharapkan oleh saudara sekalian yang saya nak tambah. Pertama sekali tentang Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Memang dia pun rindu saya lama tak jumpa kerana kalau ikut ketua aktivis, kalau badan dengan saya ni tak layak untuk ke depan, tak layak keluar TV. Jadi semalam baru saya mula exercise, hari ini turun setengah kilogram. Jadi Datuk Seri Mustafa suruh minum, saya kata tak boleh sebab kalau bahasa Inggeris exercise tambah depan exercises, yang tu saya boleh buat. Sampai satu lagi budak-budak nakal, dia tambah S dekat depan, jadi sex exercises. Yang itu lagi tak boleh nak buat di kadang-kadang ke depan. Saya sekalian, pertama sekali tentang Persatuan Pengusaha Malaysia. Kita lihat conventional consumer movement based on fighting for consumer rights. But being a Muslim, bila kita tubuhkan Persatuan Pengguna Islam Malaysia, kita satu-satunya persatuan pengguna Islam dalam dunia. Kita mengambil pendekatan consumer responsibility. Itu dah hilang. Saya minta Datuk Nadine tengok semula sebab saya masih ingat itu adalah dasar kita. Consumer responsibility. Artinya kalau kita pada tahap rakyat responsibility. Kalau at one stage kita sebagai peneraju, the responsibility must come first, kerana itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Yang kelima ayat dikatakan yang diberikan amanah dan melaksanakan amanah, responsibility. Yang kedua, gambar saya tadi ditulis Setiausaha Agong, A-G-O-N-G, itu Agong. Saya pun kalau itu saya berhenti Setiausaha, saya di Agong saja. Spelling Setiausaha Agong yang betul adalah A-G-U-N-G. Ini tak betul kan ya? Malu PPM tu. Saya rasa mungkin masa lama untuk datang. Dia orang ni pandai-pandai bukan. Ini bukan salah dasar, ini urus takbir. Hang gelap. Saudara sekalian, banyak dasar yang dibuat oleh kerajaan sangat indah on paper. Sebagai contoh, dasar kerajaan untuk bagi peluang pekerjaan kepada kelas A yang hanya dimiliki oleh Bumi Putra. Dasar kerajaan untuk memberikan AP ataupun kebenaran untuk keluarkan pasir, batu, simen orang Melayu. Bumi Putra. Di tengah-tengah itu kelas F bergaduh, cut each other, akhirnya tinggal 5% untung. Di tengah-tengah pergentingan itu yang tahan luka adalah siapa dia? Tak menjawab. Siapa dia? Hardware. Siapa yang punya hardware? Siapa yang punya? Itu tak jawab dia. Saya dengan Datuk Nadine ketika Tun Abdullah Khawi baru menjadi Perdana Menteri, saya pergi jumpa dia. Saya komen ini dan dia kata insya-Allah dia akan bercakap dengan pengurusi Persatuan Kontraktor Bumi Putra. Sekarang saya cadangkan setiap satu parlimen adakan satu hardware owned by koperasi atau apa saja. Yang kedua, nanti bank penanggung SME ke bank pembangunan ke siapa ke, pastikan LO kerajaan ini LO kerajaan ada duit. Betul tak? Banyak barang kan betul. Kalau dia kurang macam tu, okey tu kan. Bank menanggung, bank SME ke, bank pembangunan ke, dan apabila kita dapat LO tu, pergi jumpa kepada hardware, hantar on-site barang, bank pergi tengok,
Semua boleh tengok, confirm ada, bayar kepada syarikat. Sebulan saya dapat kerja, hantar kepada bank, ini saya bayar lagi, dapat kerja. At the end of the day, orang akan tahu bezakan antara revenue dengan profit. Tapi sampai hari ini tak buat. Yang itu bukan salah kita panggil dasar, tapi urus takdir. Sebab pengurusnya tak faham keluhan rakyat marhain di bawah. Saya sebagai seorang doktor perubatan, saya juga terlibat sikit-sikit buat kerja dengan kerajaan. Saya akan bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Rahimuddin tadi. Saya tengok tadi air itu nak solve apa? Eden. Ya, Datuk Azir orang 9. Sebab tu dapat air Eden punya. Saya sedar dekat di 9 ada 2 pokok yang tak ada tempat air. Saya tahu tak pokok apa? Tukar tu tak tahu tak. Satu lah pokok Eden lah. Yang satu ni pokok Lekau. Mana saya tahu tak ramai orang 9. Kalau orang 9 ada ni ramai yang tahu. Pokok Lekau jangan tak kau lah. Pokok Eden sesuatu dia lah. Kerana ini adalah antara sikap sebahagian segelintir daripada kaki tangan kerajaan dalam mengurus takbirkan dasar kerajaan. Dasar kerajaan kita kata mesti tidak ada Little Napoleon. Tapi itu wujud. Semalam kalau saya lihat TV Hijrah pra-budget, saya ada kata dengan jelas tentang beberapa kalangan kaki tangan kerajaan yang sebenarnya deadwood, yang sebenarnya makan duduk tidur dengan kaki saja. Hampir-hampir kita katakan makan duit haram. Sebab mereka tidak deliver. Dan akhirnya yang kena kudis, kena penyakitnya adalah kerajaan. Yang susah dan sengsaranya adalah kontraktor-kontraktor kecil-kecilan yang tak masuk kepada mereka. Terus sekalian, untuk menghadapkan kejayaan, sudah tentulah ada mehnah dan tribulasi. Sudah tentulah ada halangan-halangan dan cabaran. Sebab itulah kita lihat sangat mudah untuk kita menyalahkan orang lain. Tetapi hari ini saya nak tegaskan kepada semua yang hadir, sebagai pengusaha, sebagai peniaga, sebagai pengguna, kita kena lihat dalam diri kita dahulu. Kerana saudara sekalian, kalau kita melihat kekuatan dan kelemahan kita, dan kita menampung segala kelemahan kita, dan kita tonjolkan kekuatan kita, dan insya-Allah saya yakin bahawa segala dasar-dasar tadi akan menyebelahi. Saya percaya ada banyak kes selepas kita membuat analisa, akhirnya kelemahan urus takbir menyerlah sebagai big factor ke atas tidak berjaya seseorang. Contoh Saudara Rahimuddin dan banyak contoh lain yang kita di Persatuan Pengguna Islam Malaysia tangani. Kalau saudara masih ingat dulu bagaimana satu orang perempuan yang akhirnya dibankruptkan akibat daripada janji-janji palsu SNB Bank. Saudara sekalian, bank ini harus diberikan perhatian serius oleh kerajaan untuk betul-betul membantu, menjadi facilitator, menjadi pooling factor untuk memastikan industri yang kecil-kecilan ini dibantu dan dibimbing. Hari ini saudara sekalian, kalau kita lihat untuk mendapatkan dana daripada bank, kita kena buat working paper. Walhal macam saudara Rahimuddin, dia ada track record. Dia dah ada track record dan dia dah sign agreement dengan renowned company supply product. Tetapi dia masih lagi mengalami kesusahan dan kepayahan. Apa lagi yang bank nak? Apa lagi pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan, yang diamanahkan tadi? Saudara sekalian, dasar yang saya contoh satu. Yang kedua ini tentang dasar bank.
kerajaan telah memberikan bank pembangunan ke SME Bank ke dan bank-bank tertentu untuk tujuan-tujuan khusus bagi membantu industri-industri, dan fokusnya adalah untuk memberikan bantuan kepada IKS, industri kecil dan sederhana, yang majoritinya yang masih merangkap adalah orang-orang Melayu, syarikat-syarikat kita. Dan seterusnya ada juga syarikat-syarikat yang lain yang sebenarnya ada perbezaan dari segi sokongan bank. Ya, saudara sekalian, masalah grant ini kadang-kadang tu kedengaran sayup-sayup daripada bawah sana. Kita kena melalui konsultan tertentu. Konsultan ini saya rasa boleh dianggap, mungkin Datuk Mustafa boleh komen, karena mungkin kaedah baru untuk merasionalisasikan rasuah. Jangan tak nak konsultan nak rasionalisasi kan. Saya sesuai. Ini banyak berlaku. Bayar 5,000, kita punya working paper, tak pernah ada bank account nanti pun kita buat bank account nanti. Lepas tu kita pun pelik. On the other side tu, barangkali gamaknya ini juga jadi kepada lebih 3,000 account orang Melayu yang beli rumah. Rumah tak ada, rumah tak siap, tanah tak convert, macam-macam aiskrim. Saya tahu Pablo Tony itu lepas loceng itu bagi aiskrim, lepas itu bagi aiskrim, tak berhenti lah. Sekalian, kita nak lihat bahawa yang boleh kita bina, yang boleh kita bangunkan adalah urus takdir. Kalau itu software, itu manusia. Dasar kita boleh berikan pandangan kepada pembuat dasar selepas kita lalui proses urus takdir itu. Sebagai proses itu sekalian untuk umat Islam. Dan saya yakin kerana dah dasar ekonomi baru yang ketujuh. Orang cerita tentang dasar ekonomi baru dia dua yang tengah dia. Tapi yang ketujuh adalah social policy. Dalam social policy ini yang penting adalah melestarikan, melaksanakan nilai-nilai agama, dan terasnya adalah agama Islam. Saudara sekalian, saya suka menyeru pada diri saya dan sahabat-sahabat, terutamanya ketua aktivis yang saya sayangi. Saya mau tengok tadi Burhan rambutnya panjang, mungkin ketua aktivis rambutnya panjang, so itu bukan ada rasuah ya. Jadi SPM dah ambil pertahanan. Dan tu ada kalau tak ikat apa ni. Saudara sekalian, balik baca surah Al-Mu'minun. Tanda dan syarat orang yang itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat mesti khusyuk. Salat mesti khusyuk. Yang kedua, jangan membuat perkara-perkara lawak, cakap, sembang, ngumpat sana, kutuk kerajaan, kutuk kawan. Itu menyerta. Dah lama tak jumpa, minta extra time 3 minit. Yang ketiga ialah yang mengeluarkan zakat. Khususkan sikit untung pun 2.5% zakat wajib dikeluarkan. Yang ketiga, yang beri di amanah, dilaksanakan amanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Suara Datuk Nazim yang paling kuat sekali. Saya tak boleh lalu belakang Datuk Makmur tadi. Agak sempit sikit. Sebab itu saya ambil jalan jauh sedikit. Suara Datuk Nazim juga paling kuat. Terlebih dahulu terima kasih atas jemputan. Yang keduanya untuk kita kongsikan suatu tajuk yang sangat-sangat penting. Walaupun tadi kita dengar isu geran yang ditanyakan, tetapi exercise yang jawab itu Datuk Makmur punya perangai. Tetapi saya nak kongsikan terlebih dahulu daripada apa yang dipersoalkan oleh sahabat saya, nama Mustafa juga, Sambu punya nama. Pada 1 Oktober baru-baru ini, SPRM menyambut ulang tahun ke-47.
saya bersama dengan Tan Sri Abu, Ketua Syarikat sekalian, mengajak Tuanku Tuan Perak untuk perkenan baginda Macam Maduli untuk bercakap kepada masyarakat tentang isu rasuah. Saya nak quote apa kata baginda tentang isu ini. Dan saya bacakan. Rasuah dikenal pasti sebagai salah satu sebab utama yang membantukan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong kepada berlakunya ketidakstabilan politik. Banyak akibat yang disebutkan. Yang kedua yang sangat-sangat saya nak ke tengah sini, banyak negara dianugerahi rahmat ilahi dengan pelbagai sumber kekayaan, tetapi kerana rasuah ada yang terbenam dalam kemelut kemunduran, ada yang tertimbus dalam lumpur kemiskinan. Pada 1 Oktober kata titah ini disebutkan, dititahkan. Ini bukan kali pertama kita dengar tentang bencana keburukan natijah rasuah. Tetapi rupanya dulu, kini dan selamanya itulah perkara yang masih bincang, hatta kepada aspek sektor dalam kepenggunaan. Bagaimana kita katakan natijah ini? Bagaimana agaknya kalau kita katakan implikasi ini masih berterusan dan memang akan berterusan. Bila dikaitkan tentang isu diesel, dikaitkan tentang isu minyak masak, dikaitkan dalam isu apa yang dalam laporan ketua negara misalnya, maka isu rasuah dan rasuah. Sehingga kan kita katakan ini bukan isu rasuah. Orang tak percaya. Tentu di sebaliknya ada isu rasuah. Geran yang tidak diberikan kepada orang yang hak sepatutnya terima. Proses birokrasi yang ada, tadbir urus yang tidak dibuat, bukan dasar, tetapi rupa-rupanya oleh kerana orang yang mentadbirnya. Sebab itulah bila sebut tentang orang, saya suka juga mengatakan bahawa banyak yang disebutkan. Termasuklah kalau kita sebut tentang misalnya Abraham Lincoln dalam kata, the only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. Faham bahasa Jawa ni kan? Abraham Lincoln cakap orang putih, tak cakap jauh. When good people to do nothing. Rasulullah SAW pernah sebut lama dahulu, cegah dengan tangan kita, hantarlah laporan SRM, hantarlah tindakan-tindakan. Jika tidak berupaya dengan lidah kita, cakap. Dia orang ni pun kata cakap. Sampai hilang selalu. Orang tak bercakap. Orang hanya bercakap tentang isu adakah persepsi atau realiti. Kalau saya tanyakan kat depan saya ada berapa ratus orang. Kalau saya tanya cara jujur, bilakah kali terakhir datuk-datuk tuan-tuan pernah meminta mungkin tidak lah, pernah diminta rasuah oleh anggota penguasa undang-undang di Malaysia ini sejak 5 tahun belakangan? Cuba katakan, pernah diminta? 1, 2, 3, 4 berbanding dengan katakanlah 200 orang. 4 orang yang pernah mengatakan pernah diminta berbanding 200 orang. Saya bukan katakan persepsi mungkin kecil, 4 daripada 200 itu tidak. Tetapi kalau itulah yang ada, dan ini yang dikatakan segelintir tetapi memporak-porandakan negara dalam persepsi. Baru-baru ini Washington Post keluarkan perkara lama yang pernah dikatakan 2013, 2012 dahulu. Malaysia saya cakap juga dengan orang-orang kat Washington, berhujang mereka, letih kita. Tetapi soal persepsi itu adakah realiti? Tetapi ini yang berbalik. Bila ditanyakan tadi oleh Saudara Mustafa tentang isu minyak masak, year in year out, itulah dia berkatakan. Betul, kita akan baru-baru ini misalnya tentang isu diesel. Rakusnya manusia bukan saja individu, tetapi termasuk persatuan. Kita bagilah, kerajaan bagilah isu minyak diesel yang bersubsidi kepada persatuan nelayan, kepada individu ataupun institusi yang layak untuk menerima. Nelayan tak pergi menangkap ikan, lebih untung katanya daripada pergi berjerit perah dekat ombak saja tu, jual minyak diesel yang bersubsidi. Lebih murah katanya, lebih menguntungkan. Jadi adakah dasar ataupun individu?
rakusnya individu ni, na'udzubillah. Bila kita cakap tentang kerakusan, maka sistem apa pun yang diciptakan gagal kerana kita membentuk manusia. Dalam membentuk manusia, membentuk sistem. So betul lah kata-kata ada satu formula tentang rasuah. C is equal to M plus D minus A. Apa pula ni? Kita belajar equation. Corruption is equal to monopoly plus discretion minus accountability. Itu kata Robert Kiyosaki. Saya berjumpa dengan beliau di Manila satu masa dulu. Saya kata, it is not only that. We are talking about transparency. We are talking about integrity. We are talking about the system and the procedures. Bagaimana pengembangan semua ini dan pengembangan tindakan itu. Saya mungkin kena lanjut sikit lepas satu poin sebab masa sangat. Bila kita katakan sistem dan manusia, isunya adakah manusia atau sistem? Maka dibuatlah latihan, diberikan pengajaran, diberikan pendidikan moral sebagainya. Tetapi bila sistem itu pula yang rapuh, yang tidak begitu telus, yang dikatakan ada yang budi bicara, kita katakan budi bicara memang perlu. Budi bicara, kalau dalam arti permata Allah misalnya, contohnya, yang memegang kuasa, yang nak menentukan projek ini patut diberikan atau tidak, perlu budi bicara. Ada orang kata tak boleh, discussion tak boleh, mesti rigid. Itu benar pula cerita rigid. Kenapa kita ada rigid? Budi bicara, contohnya, syarikat ini patut diberikan ke tidak projek itu, perolehan, perkhidmatan dan sebagainya. Ataupun syarikat lain patutnya. Kalau syarikat yang harga terendah sahaja diberikan, mungkin kekuatan syarikat tidak ada. Misalnya, mungkin oleh kerana pengalamannya kurang, mungkin rendah dari segi harga. Tetapi itu maknanya discussion kita. Nak saman ke tak saman? Ni buat kita laju ni. Misalnya, kalau ambil keputusan undang lah, baik namanya JPJ ke, polis ke, nak saman atau tidak? Budi bicara. Cuma isunya budi dan cara. Ada dia punya peraturan, ada undang-undang, ada tata kelakuan yang tertentu, ada yang dipanggil sistem dan prosedur. Tetapi pembentukan manusia, pembentukan sistem itu yang apabila dia dihubung kaitkan, ini agaknya bermasalah. Kalau dikembangkan tentang isu-isu bagaimana diesel, bagaimana kita katakan minyak masak, bagaimana pendudukan berlaku, kita lihat apabila tindakan dia. Saya sebutkan ini operasi oleh SPRM. Kita sebutlah baru-baru ini ditangkaplah berapa ramai orang, dituduh dan berapa ramai orang. Sebelum itu pernah juga tahun 2011 kita tangkap. Semasa itu saya sebagai pengarah siasatan 64 orang dalam satu major operation. Kita tangkaplah anggota pejabat itu. Without naming the organisation, kita tahu kan. Tapi soalnya ketirisan yang berlaku. Rupa-rupanya 4 bilion ringgit yang tiris dalam kali. Bayangkan bila kita mengkaitkan natijah ketirisan itu kepada aspek perluasan masalahnya, 1 bilion ini kalau kita bayangkan berapa banyak sekolah boleh dibina, berapa banyak hospital boleh dibina, berapa banyak mulut manusia yang boleh disuapkan dengan lebih murah lagi bila bersubsidi agaknya. Tetapi isunya ketirisan berlaku. So berbalik kita tadi urus, it is not about dasar dia cantik. Tetapi again, dasar itu pula kita tak boleh berhenti itu saja. Inilah peranan SPRM melihatkan isu ketirisan tadi. Kita tangkap, mungkin Datuk Mahmud sebut tadi tentang reaktif. Betul. Tangkap firefighting. Soalnya kita melihat ke akar umbi, kenapa ini berlaku? Rupa-rupanya kerana manusia, rupa-rupanya kerana sistem, rupa-rupanya kerana rakusnya orang yang dipanggil, misalnya contoh foreign agent, misalnya orang yang mengimportkan barang-barang yang cuba nak beat the system. Kerana itu kita pergi balik semula kepada akarnya, kepada root cause-nya. Start daripada free trade zone, kepada pengimport, kepada orang yang mengendalikan di pelabuhan, kepada autoriti yang sepatutnya mengendalikannya. Jika tidak, dia big pieces. Oh, ini kerja aku.
Dia dipanggil apa? Territorial aspect. Ini kerja aku, ini kerja. Contoh lah ya, bila disebutkan tentang aspek, misalnya pornografi, bisi dilucah, polis ada tindakan pasal kelucahan itu. PDT pula kata sama ada atau tidak premis yang menjual itu ada lesen atau tidak. Betul kan? KPDK kata ada lesen sijil B ke tidak. Tapisan-tapisan. Apabila digabung jalinkan pentadbiran itu, kita tidak bertindak bersorangan. Sebab itu bila ditanyakan tadi soal diesel minyak masak, itu bukan kerja SPRM kalau kita melihat aspek penundukan sahaja. Kalau kita melihat aspek kenapa harga naik, tetapi rupanya oleh kerana adanya tangan-tangan di sebaliknya yang merasuah contohnya, maka di situlah rupanya penggemblingan itu perlu dilakukan. Bagaimana tidak bukti insan itu perlu dilakukan. Kalau tidak letih itu, letih bercakap kerana tindakan berkali terdana. Apabila sebut tentang tadi isu diesel, kita tumbuhkan dalam mana pun apa dipanggil task force. Di situlah duduknya Jabatan Tukang Negara. Nanti dari partai Islam sendiri bersama-sama kita membincangkan soal perundangan. Siapa patut tahu apa lagi aspek perundangan intipati kesalahan yang patut diketengahkan. Bersama-sama SSN melihat tentang akar syarikat yang dilanggar. Duduk bersama dengan Bank Negara, money laundering misalnya, macam mana kemasukan wang negara atau pengalihan wang negara keluar dan sebagainya. SPRM bersama situ melihat aspek dan kita katakan gabung jalan itu. Dia berbalik-balik soal pembentukan undang-undang. Kebetulan dalam perkhidmatan awam ini agama Melayu. Bila sebut Melayu, bila tanpa pun agama Melayu. Bukan kerana Melayu atau Cina atau sebagainya, tetapi itulah persentis yang ada. Bila tindakan diambil, rupanya akhlak moral individu itu yang diperkatakan. Sebelum loceng berbunyi dari dia tu sebenarnya kan saya dah agak-agak ada macam ni pak tak acik betul tadi Datuk kamu ambil 3 minit dia usaha dia selaku GNG bukan GONG. Bila disebut kata ini saya tertarik untuk saya quote apa kata Dr. Muhammad tentang cantiknya kepribadian, cantiknya institusi, cantiknya agama, tetapi rupanya bila itu dinafikan oleh individu, maka perkara ini berlaku. Apa kata Nabi Muhammad melihat tentang cantiknya Islam? Kenal Nabi Muhammad ni? Oh kenal? Tolong kita salam dia. Dia kata, I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men from all the world, from all countries, all over the world, and establish a uniform regime based on the principle of our Quran, that is Islam, which alone are true, which alone can lead men to happiness. Kata Napoleon Bonaparte. Lama dulu, tetapi rupanya penterjemahan itu hatta kepada anggota penguasa undang-undang, hatta kepada individu yang tidak memegang utuh itu, pegangan itu, maka berlakulah apa yang diperkatakan tentang isu bagaimana memegang isu aspek moral, bagaimana memegang aspek amanah. Kata status atas, seseorang anggota perkhidmatan awam yang meminta menerima rasuah, maka dia lebih layak dipersalahkan berbanding dengan sektor swasta atau orang awam. Tuan-tuan, pemberi dan penerima rasuah juga salah. Yang menjadi perantara itu salah. Tetapi pegawai kerajaan yang dibincangkan di mata awam, jika anggota perkhidmatan awam dapat dibersih sebersih-bersihnya, maka isu diesel, isu minyak masak, isu apa juga lah, termasuk yang kita tadi urus, ia semua berdasar, tetapi pelaksanaan itu yang insyaAllah dapat dipertahankan. Sebelum saya mengundi, saya ikut buku yang saya baca ini, Human Governance. Tajuknya Human Governance, a Paradigm Shift in Governing Corporation. Satu saja ayat yang saya baca sendiri pada buku ini. To be human incorporates not only the physical being, but also a spiritual identity. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada PPRM dan juga kepada UNITEL yang telah menjemput saya untuk bersama-sama pada pagi ini, dan salam taksim kepada Datuk Aziz
Presiden Kesatuan Teman Awam atau KPEX, yang mana saya ni sebenarnya sebagai galang berganti. Jadi mungkin kalau Presiden yang datang dia hebat sikit lah. Kalau timbalan ni dia bawah sikit, kalau dia hebat dia mesti akan jadi Presiden. Jadi walau bagaimanapun, mudah-mudahan apa yang kita dapat kongsi bersama pagi ini dapat kita sama-sama menghayatinya dalam majlis ilmu ini. Jadi bila menyebut tentang pejabat awam tadi, soalan daripada Datuk siapa tadi tu yang bermula tu, saya pun dah seram juga ni, Tuan Rahimudin. Datuk Rahimudin. Dan yang seorang lagi pun boleh tahan juga soalan dia tu, menuding jari ke arah panel yang pakai baju put. Dan tengah-tengahnya tadi tu sebelah antara Datuk Makmul dan Datuk Mustafa. Risau saya. Jadi bukan saya yang risau, saya rasa, tapi penjawat awam. Saya hanya mewakili penjawat awam. Jadi kalau merasakan penjawat awam ni punca segala-galanya, saya menafikanlah. Baru sekejap tadi Datuk Makmur cakap kat sini tadi, bendera dia lain. Bila dia duduk sebelah saya, bendera dia lain sikit. Kita faham. Kita faham. Sebab dasar dan juga perlembagaan tu yang menggarapnya menjadi satu gagasan untuk kita mencipta satu dasar adalah penjawat awam ada di dalamnya, pegawai tinggi berada di dalamnya. Selain dari orang-orang yang hebat, sebab ada datuk-datuk, profesor-profesor itu semua yang ada di situ adalah penjawat awam, yang termasuk dalam 1,5 juta itu. Apakah mereka salah? Apakah dasar itu salah? Untuk perkara yang kita bincangkan pada pagi ini, yang berkait rapat dengan dasar, yang berkait rapat dengan mustakbir, bila menyatakan tentang kesilapan, bila berlaku beberapa masalah di dalam urus takbir, mesti orang akan meneliti kepada kaki tangan atau penjawat awam. Betapa hebatnya masyarakat kita, walaupun kita telah disediakan dengan berbagai dasar yang telah dicipta oleh kerajaan bagi menambahbaikkan dulu-dulu lagi. Dasar dah dicipta zaman sebelum mereka, zaman kolonial hingga sekarang. Malah ada setengah-setengahnya masyarakat luar mendewa-dewakan zaman kolonial. Dulu bagus, sekarang tak bagus. Dicipta oleh orang kita, bertuankan orang kita. Dasar kepunaan contohnya, dasar pembunuhan negara contohnya, dicipta atau dibentuk atas 3 elemen. Keseimbangan hak. Keseimbangan hak kita kena lihat. Bila kita lihat keseimbangan hak, apakah hak itu? Hak masyarakat atau pengguna? Hak kerajaan dan juga hak pengeluar, penghilang dan penjual atau lebih kita katakan peniaga. 3 hak ini, bila kita menyebut tentang dasar itu tadi dicipta berkonsepkan kepada keseimbangan hak. 3 yang mainkan peranan penting, bukan semata-mata menuding daripada kekitaan kerajaan. Ini tidak betul. Kerajaan dah nampak, orang cilik pandai dah nampak, PPIM pun nampak, semua orang nampak. 3 ini kita tak boleh berjuang seorang, kita tak boleh fikir seorang. Bila kita jenderal bersara, tanya dia, boleh ke dia seorang bawa M16? Tak boleh. Belakang tu mesti ada staff-staff, belakang mesti ada pengikutnya. Kalau kita berjuang sendiri tak boleh. Menyerahkan semata-mata katakan kerajaan untuk menjalankan tugas. Teruklah kita bukan robot. Memang ada silap, memang ada kelonggarannya. Memang kita tidak menyalahkan dasar. Dasar dibuat untuk menambahbaikkan. Kerajaan nampak ini betul, tetapi kadang-kadang ada beberapa kaki tangan awam yang menjalankan tugas. Kita kata tadi bukanlah minum lebih. Saya ingat dia tu memang orang yang suka minum. Tapi seekor kerbau, ada pepatah kita, seekor kerbau membawa lembut. Jadi seekor punya masyarakat, yang lain tidak pasal-pasal terbalik. Tapi jangan menyalahkan yang lain. Saya berharap di luar sana orang awam memberi kita sama integriti. Bagaimanapun kita manusia, iman kita pun bukannya kuat sangat. Zaman ayah zaman ni
Bukan kita kata. Bukannya integriti dalam menyawat awam. Saya rasa Datuk Mustafa tahu lah. Berapa banyak sangat pun jadi dengan awam yang tidak berintegriti. Yang di luar tidak begitu itu kita tak nampak. Bila melibatkan kaki dengan awam akan menjadikan dia lebih nampak perkara-perkara yang tidak baik ni semuanya kaki dengan kerajaan. Kelewatan-kelewatan dalam fungsi kerajaan sebenarnya bukan ada pelbagai kasih sangat. Kita meneliti. Kalau kita cepat, salah nanti kita kena. Awak buat cepat sangat, itu salah. Kita buat lambat, awak lambat sangat. Kita bukan lambat sebab kita meneliti seharusnya. Soal penukaran hak milik dan sebagainya bukan boleh mudah itu. Kadang-kadang kata kita nak mencari waris. Kita mencari waris tu bukan senang. Contoh ni, contoh hak milik ini tadi. Nak buat projek ni. Bukan mudah. Tapi kalau kita nampak, kalau kita lihat, masyarakat kita ni memang sekarang ni pun ataupun dulu lah, bukan kita nak menyalahkan orang kita lah, suka menyalahkan lagu ni. Lagu apa? Bangun. Tak tahulah siapa jadi bangau, siapa jadi kerbau, siapa jadi ikan. Selalunya bangau itulah kakitan kerajaan, kerbau itu kakitan kerajaan, rumput kakitan kerajaan, sampai kepada katak dan apa semua tu, gula semua kakitan kerajaan. Dia tak nampak masyarakat luar. Saudara-saudara tentang Puan dan Datuk semua, kita kena faham bahawa kalau di luar itu, contoh ni, minta maaf lah siapa ada lawyer kat sini, peguam lah, buat kerja kat peguam, ataupun kita pergi pejabat-pejabat yang bukan sahabat kita lah, yang ini, kat sahabat-sahabat kita yang bukan Melayu. Susah lah bos, kita sudah pergi pejabat tanah bos, dia orang lambat bikin. Entah-entah kat laci bawah ni, kita tengok dia tak submit pun, merosakkan nama atau sektor kerajaan, dia tak submit pun. Lawyer pun begitu juga. Tapi dia dah bagi belum, dapat pun kita punya pinang bilik, dapat pun kita semua submission untuk pengambilan balik tanah untuk buat rumah dan sebagainya. Ini contoh pembangunan yang terbantut. Jangan nak menyalahkan kita. Tapi bila kita pergi ke agensi-agensi yang bukan kerajaan ni, dia akan kata, ini salah pejabat tanah lah bos. Kita sudah pergi silat-silat dia muruk kita pula. Dia minta ni sikit, minta gris. Ni gris, saya ingat Datuk Mustafa tahu lah gris. Bukan gris kat Athens tu, minyak pelincik. Padahal tidak pun. Itulah keomahan tu. Keomahan ni yang kadang-kadang melukakan hati kita. Buka dada pejabat awam, bercalah-calah dalam ni. Bercalah-calah dalam ni pun ingat ramai pejabat awam. Berbagai dasar, apa lagi kita. Tapi saat kita berterima kasih lah dengan adanya FUNTA, dengan adanya PPIM. Atas kesedaran masyarakat ini, dia banyak orang sadar ni, tak banyak orang manusia ni, tak banyak semua yang sadar. Dia ada yang macam tak apa sadar, separuh sadar. Yang sadar betul sebenarnya Tengku Datuk Datuk Mustafa, dia faham, dia menemukan duduk di dalam FUNTA, dia duduk dalam PPIM, duduk satu-satu ni NGO yang menentang orang tengah. Agensi-agensi kerajaan seperti maju ikan, maju yang dulu maju ternak yang dah tak tahu ternak apa sekarang. Berbagai agensi kerajaan bukan untuk menentang orang tengah. Tapi sampai sekarang orang tengah ada. Sampai sekarang orang tengah ada. Pasal di tengah laut ikan yang merah dah datang sini. Siapa ni kerja? Berbagai atas semua kita wujudkan. Tak ada nampak. Kajian ni bila kata kajian tu dianggoti oleh kajian kerajaan. Memang kalau kajian kerajaan tak buat kajian, dapat nama baik tak baik. Buat yang baik itu biasanya kurang dapat kajian. Tetapi yang tidak baik itu yang selalu yang satu bulan ada 30 hari. Datuk, ada 30 hari satu bulan. 29 hari kita buat baik. Ada satu hari itu kita buat silap sikit. Itulah yang diingat sampai bila. Tak percaya? Inilah kita, masyarakat kita. Itu yang diingat. Sikit harga ayam naik, kita kerajaan. Penguatkuasaan tak betul. Padahal ada tadi, kita berbalik kepada dasar perubahan ataupun dasar pengguna tadi itu ialah, dasar pengguna tadi ialah keseimbangan tiga elemen ini. Mekanisme itu.
kerajaan yang dianggoti oleh tentang kerajaan orang awam dan juga peniaga menyalahkan umat kuasa. Ini orang dia ni di pasar entah pergi pintu ni balik dapat 3 kilo ikan kembung, tutup mulut, nak salahkan. Semua kita salah. Tak berlaku itu tak berlaku sebenarnya. Tapi tomahan masyarakat. Tapi kita kena ingat, ada satu kelompok yang cuba nak menjatuhkan, nak memburukkan nama baik Pakatan Kerajaan, dan pastinya kerajaan juga akan menilai tidak baik lah. Golongan yang suka buat provokasi. Itu tak betul, ini tak betul. Padahal yang tadi saya cakap, surat tak submit pun ada dalam laci. Terlambat sikit, tak terlupa, tak dapat tutup, tak hanya dibersalin. Dituduhnya Jabatan Halaman, dituduhnya agensi kerajaan Halaman. Itu kita perlu sama-sama berganding bahu untuk membentras atau menambah perbaikan dalam tujuan atau dasar yang dapat dilaksanakan oleh rakyat semua untuk kebaikan pengguna-pengguna semua. Dan yang paling saya ingat dia macam tadi macam nama saya tak berhati lagi risau kat saya tu. Jadi kita lihat balik akta-akta yang dibuat, dicipta oleh kerajaan melalui kadang-kadang akta ni pun banyak sangat akta pun kita bingung. Akta kawal harga, akta timbang sukat 76/72, entah 69 ke 96. Sakit saya tadi dia penceramah lain bunyi lonceng, saya bunyi sirene. Jadi ni double standard pun saya nak beritahu dia. Awasan mudah-mudahan saya bukan Datuk. Bunyi sirene. Dia tak tahu Datuk Mustafa tu pun jawab awam juga. Dia tak expert kan. Patut kena bunyi sirene juga. Jadi itulah saya mengajak saudara-saudari berbalik kepada dasar pengguna negara. Dasar pengguna negara. Setiap rakyat di negara ini kena memainkan peranan. Ada sejarah yang saya nak menceritakan, tetapi entah peluang dia sebab sejarah bagaimana kita jadi begitu. Jadi akta kerjasama, sikap, orang kita, cara membeli, cara berjimat, itu semua adalah terpulang pada diri kita. Soal berbelanja, soal berjimat, kita jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Orang meniaga memang dia nak untung. Kita kata tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh. Orang meniaga memang macam tu. Memang macam tu. Dia ada ilmu dia. Kalau kita nak kata kalau kita nak kata sahabat kita yang bukan orang Melayu, dia meniaga ni, dia meniaga kepada zaman. Kalau kita tengok tembok besar di China tu dibuat berapa ratus tahun. Saya kata tak saya lah, 600 lebih tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Kita waktu tu tak tahu lah lalat dan tidak, tak tahu lah kat Semenanjung dan Melayu. Kalau ikut buka mata 1402. Jadi ilmu dia tu, kalau ditoreh darah tu memang keluar. Toreh darah tu keluar darah orang bisnes. Kita baru lagi nak bertakdir. Jadi ilmu niaga itu memang dia cerdik. Tak tahulah cerdik polis ke cerdik pencuri. Cuba juga orang niaga dia nak menipu kita ke kita nak tipu dia ke kita menipu. Biasanya orang mencuri ni dia pandai. Berlaku sesuatu pun kita buat akta. Berlaku sesuatu baru kita buat akta. Jadi dia dulu. Jadi yang mencuri dia lebih pandai. Jadi jangan menyalahkan penguatkuasaan kita. Kita dah buat yang terbaik.
Tapi kesadaran kita uji, Pongka, PPIM dan semuanya. Jadi saya ingat ini bukan Pongka. Bukan. Kita cancel Pongka. PPIM. So, terima kasih lah. Itu masih minggu ini. InsyaAllah kita berforum lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.